الأحياء والأموات. الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لنا صدرا ويسر لنا أمرنا يرفع قولنا. اللهم افتح علينا حكمتك وأجعل علينا اللهم افتح علينا أبواب القلوب واشرح صدورنا واشرح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا ظالم قلبي وما تباركنا وقلنا خارجنا وسلام البركة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وجهلنا وجهلنا بما نسينا وقنا اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أتبسم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون اهدني مما خير في بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب mana lagi? Tanya mana? Kita tahu. Tak tahu duit mati. Abang kita. Tak tahu. Tak tahu mana saja. Allah yang mana? Tajuk mana? Oh, tak ada. Hari ini bukan apa? Hari ini. Ya, kami. Bapak. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi fi darain amin. Risalah terakhir yang keempat, surat buku. Kita bunuh bapak. Lepas kita buku. Qala fadhu ta'ala al-hawadis. Risalah at-tauhid. Kemudian muka surat 52 Al-Mumathalatu bil hawadis. Kemudian muka surat 64 yang keempat dari mukhalafatu ta'ala bil hawadis. Mukhalafatu ta'ala bil hawadis artinya persalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru, sama ada pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya, sama ada yang baru yang telah ada atau yang belum ada. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Tuhan berserupa dengan yang baru pada zatnya atau pada sifatnya atau pada perbuatannya. Adapun persalahan Tuhan dengan segala yang baru pada zatnya itu, yaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan dia jirim, bukan dia arat, tiada sekali-kali zatnya berdarah, berdaging, bertulang, dan bukan jenis teburan, bukan jenis tumbuh-tumbuhan, dan tiada dia di dalam pihak, dan tiada baginya pihak-pihak, tiada dia di dalam tempat, tiada dia di dalam masa. Persalahan Tuhan dengan segala yang baru pada sifatnya itu, yaitu sesungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan sifat yang baru, kerana sifat Tuhan itu qadim lagi azali dan melengkapi ta'aluknya. Maka sesungguhnya sifat makhluk itu bertakluk kepada setengah perkara itu.
seperti sama Tuhan pertama dia pada segala yang mawjudan, dan sama yang baharu pertama dia kepada setengah jua, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Tuhan. Persalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas, bersalahan perbuatan yang baru, dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah, perkakas, dan kepada tahunan. Tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukum, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Sesungguhnya ada perkataan dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Maka perkataan itu hendaklah kita sabitkan, kita iktikadkan sabit secara yang layak dengan Allah Ta'ala yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada sifat dengan segala yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala itu. Demikian inilah perjalanan iktikad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat, dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat yang dinamakan ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin maksudnya ulama yang pada awal-awal, tabi'un tabi'in, orang yang mengikut tabi', dinamakan ulama mutaqaddimin. Tetapi ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian, lepas pada zaman mutaqaddimin, lepas pada zaman tabi'un tabi'in. Tetapi ulama mutaakhirin telah berkata, adalah perkataan yang tersebut dalam Quran dan hadis mengatakan muka dan tangan Allah dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat, dan yang dikehendaki dengan tangan itu qudrat. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Maka di antara i'tikad-i'tikad ini yang lebih sentosa ialah i'tikad ulama mutaqaddimin. Kita tengok sampai situ dulu. Tajuk malam ni panjang sikit. Hari ini kita belajar bab mukhalafah. Lil hawadis. Bahasa Melayu maksud dia, mana maksud Melayu dia? Tidak bersamaan dengan Bersalahan. Lil hawadis yang baharu. dengan yang baru. Baru tu baru lah. Baru tu masa dulu. Baik. Kalau diberi kepada tuan-tuan tajuk ni, bersalahan Allah Ta'ala dengan yang baru ni, apa yang tuan-tuan boleh? Boleh beritahu. Bersalahan Allah Ta'ala dengan perkara yang baru. Apa yang tak sama yang Allah Ta'ala dengan yang baru ni, tuan-tuan? Ha? Apa yang tak sama yang Allah dengan yang baru? Paling handal lah. Kita boleh kata tak sama yang Allah Ta'ala dengan yang baru tu semua sekali. Nah, tapi perincian tak tahu dah. Itu nama dia taklid. Di hari ini kita nak tengok kepada huraian apa maksud bersalahan Allah dengan yang baru ni. Bersalahan ni maksud tak serupa lah. Dan tak serupa ni tak serupa dari sudut yang mana? Baik. Dalam sifat ni tuan-tuan, ulama menggariskan 3 perkara yang tak sama Allah Ta'ala dengan yang baru. Yang pertama, tak sama Allah dengan yang baru dari segi zat dia. Yang kedua, tak sama Allah dengan yang baru dari segi sifat dia. Yang ketiga, tak sama Allah dengan yang baru dari segi perbuatan dia. Yang ni yang kita kenal zat, asma' dan af'al. Af'al bahasa Arab, bahasa Melayu dia perbuatan. Af'al bahasa Arab, bahasa Melayu dia sifat. Yang tak sama ni Allah Ta'ala dengan yang baru ni ada 3 segi.
ataupun 3 aspek tak sama yang Allah Ta'ala yang baru. Dan ketiga-tiga ni merangkumi semuanya. Bila kita sebut apa yang tak sama ni Allah dengan yang baru ni, semua tak sama. Semua tak sama ni, yang semua ni dibagi kepada 3 bahagi. Zatnya tak sama dengan yang baru, sifatnya tak sama dengan sifat yang baru, perbuatannya tak sama dengan perbuatan yang baru. Ini merangkumi semua sekali. Bila sebut semua, zat, sifat, perbuatan Allah tak sama dengan zat, sifat dan perbuatan makhluk yang baru. Baik, kita tahu tak pecahannya 3. Sekarang ni kita nak pergi detail kepada satu-satu. Bagaimana yang dikatakan zat Allah tu tak sama dengan zat yang baru. Baik. Adapun persalahan Tuhan dengan yang baru pada zatnya, iaitu sesungguhnya zat Tuhan bukan ia kirim dan bukan ia arah. Yang pertama tak sama dia. Bukan kirim dan arah. Yang ni yang tak sama. Yang satu. Yang kedua, tidak berdarah, berdaging dan sebagainya. Yang ketiga, tidak di dalam pihak, tidak berpihak. Yang seterusnya, tidak bertempat. Seterusnya, tidak bermasa. Yang ni disebut zat Allah Ta'ala ni berbeza dengan zat yang baru. Baik, nanti kita uraikan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat Allah berbeza dengan sifat yang baru. Yang pertama, sifat Allah itu qadir. Yang kedua, sifat Allah itu lengkap takluknya. Dan perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan yang baru. Ada beberapa perkara. Yang pertama, perbuatan Allah beri bekas. Yang kedua, tak perlu wasitah. Yang ketiga, tidak ambil faedah dari perbuatannya. Akhirnya tidak sia-sia. Nah, ini dulu yang kita belajar. Kalau sifat dengan ni baru kita masuk dulu tajuk. Baik. Yang ni yang disebut huraian kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala bil hawadis, persalahan Allah Ta'ala dengan yang baru. Yang pertama, tak sama Allah Ta'ala dengan yang baru ni dari sudut zat ni. Zat ni kita tahu lah ni zat. Ya. Ni zat kita. Allah Ta'ala ada zat. Ada tak zat? Ha? Ada. Tetapi sekarang ni kita nak bincang zat Allah macam mana, zat kita macam mana. Yang pertama, zat Allah ni bukan dia jirim dan bukan pula dia tu arah. Apa makna jirim dan arah? Jirim ni maksud dia zat sesuatu benda. Arah ni maksud dia sifat sesuatu perkara. Contoh yang mudah kita boleh buat, contoh bola. Bola ni biasanya dibuat daripada getah, kan? Getah tu dikenal sebagai jirim. Kemudian sifat bola ni anjat, bulat, lembut, boleh terapung, ada angin dalamnya. Itu adalah arah. Kita ambil satu je jenis arah, iaitu bulat. Getah campur dengan bulat, jirim campur dengan arah, jadi jisim. Kan? Jisim tu nama dia bola.
Baik, tuan-tuan boleh ikut nombor itu. Boleh tak tuan-tuan? Bulat ni tadi kita pisahkan daripada getah. Bulat tu kita ambil letak tempat lain, getah tu kita ambil letak tempat lain. Pisahkan antara bulat dengan getah pada sebiji bola. Boleh ke tak boleh? Tak boleh sebab apa? Kena ada sebab. Sebab apa tak boleh? Yang tu tuan-tuan kena jawab. Cuba je. Kaedah cuba jadi. Sebab apa tidak boleh dipisahkan antara bulat dengan getah? Tuan-tuan tahu tak boleh? Kalau tuan-tuan tahu tak tahu sebab, maka jawapan tuan-tuan tak konkret. Jadi mungkin boleh. Kalau saya kata boleh, tuan-tuan terima tak? Saya kata boleh pisahkan bulat dengan getah tadi daripada sebiji bola. Tuan-tuan terima tak jawapan saya kata boleh? Sebab apa tuan-tuan tak terima? Jisim dia memang bola. Ya dah, memang jisim dia bola. Tapi ada jawapan alhamdulillah. Cumanya jawapan yang konkret. Sebab apa tak boleh? Tuan-tuan saya kata boleh, tuan-tuan kata tak boleh. Saya tanya sebab apa tak boleh, tuan-tuan kena jawab kenapa tak boleh. Takkan tuan-tuan kata tak boleh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh lah. Itu pun orang perempuan tuan. Dia beri tak beri juga, tanya kenapa, dia senyap. Dia kata orang lelaki kena ada hujah. Sebab apa tak boleh? Siapa-siapa pun kata tuan-tuan. Tuan-tuan tetap dia kata tak boleh. Cuma sekarang ni nak cari sebab. Sebab apa tak boleh? Siapa yang kata tak boleh dengan tuan-tuan? Atas dasar apa tuan-tuan kata tak boleh? Tak mampu nak pisah. Kalau kita perbaiki sikit ayat tu, bukan tak mampu, tak masuk akal nak dipisahkan. Keluar daripada aturan akal yang waras untuk memisahkan antara jirim dengan arah. Tak terima oleh akal. Sebab tu kita belajar hukum, kita belajar mengenal Allah melalui hukum akal. Jadi tuan-tuan, bukan saja bola. Setiap makhluk yang ada atas muka bumi ini, ataupun pada alam 7 petal langit 7 petal bumi, jisimnya adalah arak campur jirim. Jadi bila arak campur jirim ada bentuk. Arak campur jirim jadi jisim, arak campur jirim jadi jisim. Kesemua perkara yang dalam alam ni, dia adalah campuran arak dan juga jirim yang dikenal sebagai jisim. Dalam bahasa sains dikenal sebagai nukleus, kan? Semuanya berbentuk heksagon, 8 segi. Kalau saya tak silap, kita dah belajar sangat sains. Tapi tuan-tuan, maknanya dari sudut sains dan dari sudut agama, ianya bertepatan. Baik, itu zat makhluk, zat yang baru. Zat yang baru, benda baru mesti jirim dan arak jadi jisim. Bagaimana dengan zat Allah? Zat Allah ni jirim pun tak ada, arak pun tak ada. Maka ada tak jisim? Tuan-tuan, jirim pun tak ada, arak pun tak ada. Arak maksudnya sifat, jirim maksudnya diperbuat daripada apa? Ada tak? Allah Ta'ala ni tuan-tuan, zatnya tidak berjirim dan tidak berarak. Maka Allah Ta'ala ada jisim tak? Apabila dia tidak berjisim tuan-tuan, dia tidak pernah sama dengan sesuatu yang baru. Sebab sesuatu yang baru, dia mesti jirim dan arak. Maka bila disebut jirim dan arak, banyak benda lain yang sangkut lepas tu, yang berbeza dengan Allah Ta'ala. Contoh tuan-tuan, dalam kitab kita ni tulis yang pertama tidak berdarah. Lepas tu tidak berdaging, tidak bertulang, tidak daripada jenis tumbuhan, bukan jenis leburan, bukan jenis cairan, bukan benda keras, bukan benda lembut. Yang tu benda keras, benda lembut, cairan, berdaging, berdarah, bertulang, ini semua nama jirim arak belaka tak? Semua ada jirim arak. Maka Allah Ta'ala mustahil zatnya daripada perkara-perkara berikut. Dan itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, oleh kerana zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak berjirim dan tidak berarak. Baik tuan-tuan, ini ada jirim dan arak nama di jisim kan? Kita letak di satu tempat. Kemudian tuan-tuan, boleh tak maka pen yang ada arak dan jirim ni diletakkan di tempat yang sama? Boleh tak?
Cuba pandang molek-molek, boleh ke tak boleh? Jatuh yang ni apa jadi sekarang? Di atas. Di atas, di tepi, di kanan, di kiri, di bawah, di belakang, di depan. Letak tempat sama boleh tak? Sebab sifat jirim dan Arab mengambil lapang nama dia. Dia perlu tempat, dia perlu duduk satu tempat. Kita duduk dalam surau, tidak ada dua surau. Duduk dua surau, tak ada dalam surau. Yang ni namanya perlu kepada tempat. Maka oleh kerana zat Allah ni tidak ada jirim dan tidak ada Arab, dia perlu nak tempat, tuan-tuan. Sebab tu bila orang tanya kita, Allah Ta'ala duduk mana? Kita jawab tak bertempat. Bagaimana nak kata Allah Ta'ala tak bertempat? Jawabnya tuan-tuan, jirim dan jisim, jirim dan Arab tidak ada pada Allah. Allah ada zat, ada, tetapi tidak berjirim, tidak berarab, maka tidak bertempat. Tidak bertempat bermakna dia tidak memerlukan kepada tempat. Tak perlu, dia kaya daripada tempat. Nanti kita akan baca pada tajuk akan datang, kaya pada tempat berdiri. Yang ketiga, tuan-tuan, oleh kerana dia tidak berjirim dan tidak berarab, maka dia tidak berpihak kiri pada sesuatu, kanan pada sesuatu, atas sesuatu, bawah sesuatu. Dia berada di kiri, di kanan, di atas, di belakang, di bawah. Maka mustahil kita nak tunjuk di mana Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala di kanan. Kalau kita sebut kanan, maksudnya benda tu berjirim dan berarab. Macam ni, tuan-tuan, kanan saya, kiri, tuan-tuan, kerana dia berjirim dan berarab. Kalau benda ni tidak ada jirim dan arab, walaupun ia mustahil, tuan-tuan nak kata dia di mana? Nak kata dia di mana? Benda yang tidak ada jirim dan tidak ada arab, tidak ada warna, kerana tidak ada arab, tidak ada bentuk, kerana tidak ada arab, bukan panjang, bukan pendek, bukan lonjong, bukan besar, bukan kecil, tidak petak, tidak silinder, tidak bulat, tidak pepeh, tidak besar, tidak kecil, tak. Maka akhirnya, tuan-tuan, hak tinggalnya apa? Hak tinggalnya apa? Pada akal kita apa yang tinggal? Untuk menentukan zat Allah, apa yang tinggal? Tidak kecil, tidak besar, bukan jadi cair, bukan jadi leburan, tidak berpihak, tidak bertempat, maka tuan-tuan apa yang tinggal pada otak kita? Dengan diri itu jawab dengan ilmu. Kita jawab dengan akal kita tanpa landasan ilmu dulu. Ilmunya kita akan jawab pada tajuk akan datang. Hak tinggal, tuan-tuan, pana lah. Nah, tu benda. Yang tu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Tidak serupa zat Allah Ta'ala dengan segala sesuatu kerana tidak ada jirim dan tidak ada arab. Dan zat Allah Ta'ala akhir sekali, tuan-tuan, pada segi zat Allah Ta'ala juga tidak bermasa, tidak duduk di dalam masa, tidak juga duduk di luar masa. Sebab duduk di dalam berjirim dan berarab. Dalam dan luar ni, tuan-tuan, sifat benda yang boleh pegang, no? Air ni berada dalam cawan kerana dia berjirim dan berarab. Air ni boleh keluar daripada cawan kerana dia berjirim dan berarab. Kita gelar dia air di luar cawan atau air dalam cawan. Maka Allah tak ada jirim, tak ada jisim. Allah Ta'ala yang tuan-tuan duduk tak dalam masa. Masa, dulu, kemudian duduk. Tak duduk dalam masa, tuan-tuan. Maksudnya masa tidak mempengaruhi Allah Ta'ala. Sebab itulah kita tak kena kata Allah Ta'ala berburuk. Allah Ta'ala makin buruk. Baik, tuan-tuan, boleh faham? Itu tentang zat Allah Ta'ala. Maka takkid pada sisi kita, tuan-tuan, iaitu zat Allah tidak serupa dengan makhluk kerana tidak berjirim dan tidak berarab. Saya rasa tajuk itu mudah, tetapi perlu melalui perbahasannya. Tak melalui perbahasan, memang kita salah tafsir, salah takwil. Baik, tuan-tuan, kadang-kadang datang dalam kita punya minda, datang dalam kita punya akal, syaitan datang bisik bentuk Allah begini, begitu, begini, begitu. Kadang-kadang bertepuk, bersayap, kadang-kadang berbulu, kadang-kadang macam besar, kadang kecil, tuan-tuan. Yang itu semua ditolak dengan laisa kamitslihi syai'un. Maka tak perlu ada was-wasan dalam hati kita ni tentang bagaimana bentuk zat Allah Ta'ala. Kita bukan nak jadi ulama yang membahaskan tentang zat Allah ni duduk atas arah ke, duduk muharah ke, kiri kanan arah. Kita bukan nak jadi gitu. Tapi kita nak selesaikan masalah dalam hati kita. Kadang-kadang syaitan membawa gambaran. Syaitan bawa gambaran tentang Allah Ta'ala. Ada orang anggap perkataan alif lam naha itu Allah. Ya ke? Alif lam naha itu Allah.
Tuan. Tuan tanya ni. Alik dan neraka tu Allah ke? Dia cuma ejaan, dia bukan Allah tuan. Tu nak kabur, hak tu cuma ejaan, bukan Allah Ta'ala. Jadi jangan keliru lah. Jangan keliru dengan perkataan. Yang kedua, beza sifat Allah dengan sifat makhluk. Sifat Allah qadim lagi azali. Baik, soalan saya tu, antara zat dengan sifat Allah, mana datang dulu? Zat dengan sifat Allah, mana datang dulu? Maknanya saya dengar dua jawapan lah. Satu zat, satu sifat. Ini nama dia khilaf. Baik tuan-tuan, baca dah sebut zat. Maksudnya qaul yang muhaqqiq, qaul yang rajih, zat datang dulu. Kata kim, ni sifat datang dulu. Cuma ni kita tidak ulama kan. Maka qaul rajih gitulah, khilaf orang awam nama dia. Baik tuan-tuan, kalau kita masa kita lahir dulu, zat datang dulu ke sifat datang dulu? Zat datang dulu. Zat datang keluar zat, maka barulah sifat tu mengambil alih zat. Contohnya tuan-tuan, keluar baru nangis. Nangis tu sifat kan? Dia tak nangis pada dalam perut, dia keluar baru nangis. Nangis tu sifat. Kemudian datang sifat cakap, datang sifat budak, datang sifat nakal, panakal jadi nakal sikit lagi, lepas tu jadi jahat, lepas tu jahat paling. Itu sifat kan, datang kemudian boleh nerak, lepas tu boleh mengangkak, lepas tu boleh berjalan, boleh berlari. Lepas tu esok tak ayah pula nak berlari, boleh jogging saja, lepas tu jalan saja, lepas tu jalan esok pula. Akhir sekali terlentang atas kaki sebelum menghembuskan nafas yang tak akhir. Maksudnya tuan-tuan, sifat datang kemudian, zat datang dulu. Pada sisi Allah, tadi kita dengar zat datang dulu ada, sifat datang dulu ada. Jawabnya tuan-tuan, dua-dua tak betul. Tidak sifat datang dulu, tidak zat datang dulu. Yang betulnya tuan-tuan, zat Allah Ta'ala ni tidak datang dulu kemudian, dia qadim sifat dia. Belum ada anak, dia ada dah. Maka tuan-tuan, kalau kita kata zat datang dulu, tak betul juga. Sebabnya kalau zat datang dulu, sifat masih tak ada pada Allah. Siapa pula yang menjadikan sifat Allah? Kalau ada yang menjadikan sifat Allah, maka dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Kerana ada yang menjadikan sifat bagi dia. Sifat Allah Ta'ala itu bersifat qadim lagi azali. Tidak datang dulu, tidak datang kemudian. Zat Allah qadim, sifat Allah juga qadim. Dapatkan kat situ. Baik, yang kedua, sempurna ta'alluqnya. Kita ambil satu contoh sifat sama. Yang kedua kan, sifat sama. Sifat sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang kita tahu, dia boleh mendengar perkara yang jauh, perkara dekat, dalam keadaan bising, perlahan, tak berbunyi dan sebagainya. Maksudnya, tidak ada yang boleh lari daripada sifat mendengar Allah. Yang tu kita yakin tak? Itu maksudnya tuan-tuan, sempurna ta'alluq, keseluruhan dia dengar. Tak ada tempat dia tak dengar. Berbeza dengan makhluk. Makhluk ni separuh ataupun sebahagian saja ta'alluqnya. Bagaimana dia perlu yang bersuara. Suara pula kena kuat sikit, kuat sangat tak dengar juga, slow sangat tak dengar juga, dak bunyi tak dengar juga. Maka pendengaran makhluk tidak seperti pendengaran Allah. Pendengaran Allah sempurna ta'alluq. Ini kata sempurna ta'alluq. Sedangkan pendengaran makhluk cuma sebahagian saja ta'alluqnya, sedikit sangat ta'alluqnya. Yang itu dia sudah sifat Allah. Maka sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua maksud laisa kamitslihi syai'un adalah tak serupa sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang ketiga tuan-tuan, perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Yang pertama kita tulis perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah beri berkat. Apa makna beri berkat yang tuan-tuan faham? Yang tuan-tuan faham tentang beri berkat. Beri berkat, ni nama beri berkat ke? Beri berkat. Beri berkat juga. Beri berkat mana yang tuan-tuan faham? Supaya kita tidak buat perbahasan berdasarkan salah faham. Apa maksud beri berkat yang tuan-tuan faham? Beri kesan. Beri kesan tu kira tepat. Maksudnya tuan-tuan nampak gambaran. Beri berkat maksudnya beri kesan. Baik tuan-tuan,
Perbuatan Allah sentiasa beri kesan. Kita guna perkataan asal balik, beri berkat. Perbuatan Allah sentiasa beri berkat. Betul tak? Perbuatan makhluk tidak sentiasa beri berkat. Betul tak jawapan tidak sentiasa beri berkat? Kalau kita lihat pada kehidupan kita, tuan-tuan, ada usaha kita yang berjaya, ada usaha kita yang tidak berjaya. Betul tak? Maka tuan-tuan, boleh tak kita katakan usaha kita berjaya, usaha kita tak berjaya? Maksudnya kadang-kadang perbuatan kita beri berkat. Boleh cakap itu? Tuan-tuan, jawabnya tak boleh cakap itu. Maknanya bukan kadang-kadang. Perbuatan makhluk, perbuatan perkara baru tidak pernah beri berkat yang betul. Apa hujah dia, tuan-tuan? Jika perbuatan makhluk kadang-kadang beri berkat, kadang-kadang tak beri berkat. Kita kata beri berkat masa bila? Masa kita buat jadi, itu maksudnya beri berkat pada kita, kan? Masa kita buat tak jadi, itu maksudnya tak beri berkat pada etikad kita, pada pegangan kita. Pegangan itu salah. Baik tuan-tuan, kenapa salah? Kita tengok pada masa perbuatan kita jadi. Contoh kita belanja tinggi-tinggi nak jadi pandai, akhirnya pandai sungguh. Maka tuan-tuan, kita duk anggap pada ketika tu perbuatan kita beri berkat. Belanja kita hak lama ni, belanja kita hak tinggi ni menyebabkan kita jadi pandai. Maksudnya belanja mempunyai kuasa untuk memandaikan kita pada ketika tu. Baik, kalau ditakdirkan oleh Allah, dan jika pada ketika itu belanja itu juga beri berkat, maka belanja dipayung. Kita tak makan. Makan mengenyangkan. Kemudian Allah mengenyangkan juga, kan? Kalau terjadi satu hari makan nak beri kenyang pada kita, Allah tak nak beri kenyang pada kita dengan asbab makan, apa jadi dengan perut kita? Kalau makan tu memberi berkat pada kenyang, apa jadi pada perut? Pecah, pening, perut jadi pening. Pecah wallahu alam, tapi perut pening. Sebab apa? Sebab ada dua kuasa. Satu kuasa nak buat A, satu kuasa nak buat B. Jadi Allah Ta'ala kata, walau kana fihi ma alihatun illallah. Tak ada ustaz mana? Biasa ada semua ustaz. La fasadata. Kalaulah ada Tuhan lain selain Allah atas muka dunia ni, la fasadata, maka hancur binasa. Aturan yang sebenarnya tak jadi dah. Jadi tuan-tuan, waktu kita buat jadi, maka tuan-tuan, hakikatnya siapa yang menjadikan? Jawabnya Allah yang jadikan. Waktu kita buat tak jadi, maka siapa yang jadikan? Allah juga yang jadikan. Jadi jawab tuan-tuan, perbuatan Allah sentiasa beri berkat. Perbuatan makhluk sentiasa tidak memberi berkat. Tidak memberi berkat maksudnya tidak mempengaruhi result, tidak mempengaruhi keputusan. Yang buat keputusan adalah perbuatan. Tuan-tuan boleh pegang ni. Orang yang mampu berpegang dengan begini, tuan-tuan, hilang rasa bongkok dia, hilang rasa angkuh dia, hilang rasa ego dia. Sebab apa? Sebab dia tahu bila jadi adalah kerana Allah Ta'ala nak jadikan. Yang dia buat adalah cuma usaha dan ikhtiar seorang hamba. Itu saja kadang, tuan-tuan. Kita cuma boleh usaha dan ikhtiar, keputusan ni Allah Ta'ala. Maka tak ada orang boleh berbangga dengan kehidupan dia, sama ada kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Sekali tuan-tuan orang kaya sikit bangga tau, kan? Ada kereta besar sikit bangga tau. Kenapa dia rasa bangga? Nak tanya tuan-tuan. Sebab dia rasa, tuan-tuan, itu adalah hasil titik peluh dia. Betul tak? Hasil titik peluh dia. Kenapa ada kereta baru di sini? Kereta baru tak ada masalah. Yang masalahnya hati. Jadi kita tak dapat ukur lah tau. Cuma saya nak beritahu, siapa yang rasa gitu, jawab je bodoh sungguh. Rasa tu, beli tu tak ada masalah. Beli lah, nak beli 10 pun. Rasa tu. Sebab tuan-tuan, orang rasa, manusia tu rasa, kita mampu beli rumah baru, mampu beli rumah besar, mampu duit banyak. Kenapa? Usaha diri. Dan kan Allah Ta'ala sebutlah, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Tidak ada apa yang melantang atas muka dunia melainkan siapa yang beri rezeki? Allah beri rezeki. Rezeki kaya tu siapa punya? Adakah kerana usaha dia? Ha? Adakah kerana usaha dia secara hakikatnya? Tak langsung. Ada tak kerana usaha dia terpengaruh Allah Ta'ala untuk memberikan dia kaya? Ianya hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala tentukan dia ni kaya sejak dari asal dia lagi. Manusia itu tuan-tuan, kita dalam ni, dalam ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini bahawasanya belum kita ada, Allah Ta'ala rancanglah kedah. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an namra'aha. Apa juga musibah yang menimpa kamu maupun yang menimpa alam ini seluruhnya. Kenapa Allah Ta'ala meletak perkataan musibah? Kita kan buat hari itu kan. Tuan-tuan ingat kenapa Allah Ta'ala letak ma asaba min musibati? Apa juga yang menimpa kamu daripada musibah? Kenapa Allah Ta'ala letak perkataan musibah? Kenapa Allah Ta'ala letak sekali perkataan nikmat? Jawabnya, manusia ni bila kita sekali musibah, dia lupa belaka nikmat. Tak? Allah Ta'ala beri dia mudah hidup sampai umur 40, umur 41, 42, 43, 3 tahun Allah Ta'ala uji dia dengan susah. Dia hidup terasa tuan-tuan, seluruh hidup dia susah. Betul? Yang Allah Ta'ala beri nikmat tu dikira. Tak kira dah, lupa dah 40 tahun punya nikmat kerana 3 tahun dia susah. Jadi Allah Ta'ala highlight perkara susah ni kerana apa? Kerana benda-benda mudah ni, benda-benda manfaat ni manusia sering. Allah Ta'ala kata apa-apa juga yang menimpa kamu daripada pihak musibah. Maksud dia musibah dia, nikmat dia. Dan apa-apa juga yang menimpa kamu dari menimpa dunia ni dari sudut musibah dan juga manfaat, berlaku tidak akan berlaku melainkan Allah Ta'ala tentukan sebelum ada kamu. Jadi tuan-tuan, daripada ayat tu kita dapat faham bahawasanya yang kita buat jadi sebenarnya itu adalah perbuatan Allah. Yang kita buat tak jadi itu adalah perbuatan Allah. Maka sebab tu saya kata tidak ada sebab kecuali kejahilan yang menyebabkan seorang tu bongkok, angkuh, ego, riya, takbur, ujub, sam'ah dan sebagainya. Tak ada sebab melainkan dia jahil. Nampak dia orang sombong, betul tahu dah itu kejahilan. Tak kira walaupun pakai serban, walaupun jubah dikenal sebagai ulama, tapi kalau bongkok, kalau takabur, kalau riya, ujub dan sebagainya, tuan-tuan, tak kira itu jahil. Sebab alim tidak diukur pada tingginya ilmu, tapi diukur bagaimana dia beramal dengan ilmu. Ramai orang tinggi ilmu lah ni, tuan-tuan. Maka kalau kita baca salah sikit Al-Quran, dia boleh plus selalu 30 juzuk dalam pada ni ramai. Tapi ingatlah di Nabi SAW sebut tentang umat akhir zaman yang mana ramai yang baca Quran, tapi ramai yang dilaknat Al-Quran. Maksudnya ilmu Quran banyak, tapi dilaknat oleh Quran. Tuan-tuan, itu dah perlu tajuk. Jadi tuan-tuan, jadi tak jadi Allah buka. Kita cuma mampu usaha saya. Auto kena pegang sampai bila tuan. Sampai matilah kita pegang auto. Supaya ketika kita mendapat kesusahan, maka kita gerti yang tu Allah Ta'ala buat. Ketika kita dapat kemudahan, maka kita gerti yang tu Allah Ta'ala buat. Sebab bila kita gerti Allah Ta'ala buat, maksudnya di luar bidang kemampuan kita. Hal ni takdir dah. Jadi atas kita takdir dah. Maka kita tak menisih mana. Tak menisih. Macam cacing kepanasan. Menisihnya saya kena susah menisih. Kena senang pun menisih ni. Resah gelisah ni tahan. Menisih ni tengok pada resah gelisah ni. Saya boleh sebut bahasa logat Pahang ni gelisih. Tak tahu ni logat Kuala Lumpur, tak tahu dia logat di Kemah Hotel lagi tak tahu. Tak bahaya tu sini. Jadi yang pertama tuan-tuan, maksud dia kita kira apa ni? Perbuatan Allah beri berkat. Yang kedua, perbuatan Allah tidak perlu kepada wasitah. Wasitah ni benda tengah, perantaraan. Mana perkakar, tahunan, sahabat, tak perlu. Contoh mudah ni kita boleh buat, tuan-tuan. Kita nak norita, kita orang kampung ni bagi norita, tuan-tuan duduk sejak kerja boleh banyak. Director ambil norita, tak reti nak buat tajuk lain, tak reti nak buat contoh lain.
Nak getah, tuan-tuan boleh tak datang bergetah tengok bergetah dengan dia sendiri susu boleh. Dia perlu ada wasitah dia pisah getah. Pisah getah dikenal sebagai wasitah, dikenal sebagai anak. Baik tuan-tuan, ada tak hak dalam dunia ni kita boleh buat sesuatu tanpa alat? Ada tak? Cuba tuan-tuan fikir dulu. Fikir dalam masa setengah jam. Dapat tak? Tak? Tak ada. Maka kita kan tidak ada. Tuan-tuan nak pejam mata tuan-tuan. Nak pejam mata pun ada kelompok. Alat. Kalau tidak boleh pejam mata, kalau tak ada kelompok mata. Maka tidak ada perbuatan kita, melainkan perlu wasitah. Yang kedua tuan-tuan, tidak boleh kita melakukan sesuatu, mencipta sesuatu, tidak ada input. Input ni bahan mentah. Tak boleh tak? Boleh tak? Cuba tuan-tuan cipta sesuatu yang nampak sikit sebab tajuk ni panjang. Kalau kita pergi secara keseluruhan gitu, tu memang tak nampak. Kita pergi sikit-sikit. Mana pukul 10 suku habis insyaAllah. Jangan ada. Jangan ada. Baik. Tak apa mahal dalam dalam. Baik. Mana tadi? Ada tak sesuatu yang tuan-tuan boleh cipta tanpa menggunakan sesuatu barang dan alat? Tuan-tuan nak cipta kereta, kena guna besi. Tuan-tuan nak cipta benda. Ada tak? Tak perlu sesuatu. Ada. Tak ada, senang jawab. Baik tuan-tuan, berbeza dengan Allah. Yang tahu tuan-tuan, saya nak tanya. Bumi ni Allah punya tau. Kan? Bukan saja Allah punya, Allah cipta. Siapa tak yakin Allah cipta bumi? Coba kat tangan lagi. Maksudnya semua percaya tak? Sebelum adanya bumi, maka benda-benda yang ada atas bumi tak ada belaka lah tak? Logik akal kan? Sebelum bumi ni ada, pokok tak ada, air tak ada, tanah tak ada. Sebab bumi tak ada lagi. Maka saat Allah menciptakan bumi, soalan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cipta bumi ni daripada apa? Ha? Ha? Tak ada. Allah mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Nampak tuan-tuan? Beza dengan kita. Kita nak cipta sesuatu, kena ada sesuatu. Nak buat rumah, kena ada kayu. Nak ada kayu, kena ada pokok. Pokok mana? Pokok balak, belah, boleh buat kayu. Ada kayu, boleh buat rumah. Kalau tuan-tuan boleh nak buat rumah, tim, buat rumah. Tak boleh. Beza dengan Allah. Allah nak cipta pokok daripada apa? Tadi dah jawab. Pada tak ada. Sebab kalau kita pergi detail ni, Allah tak nak cipta pokok pada benih. Kan kita tanya pula benih datang pada mana? Tuan-tuan kata pada buah. Kan buah kan datang pada ada. Datang pada pokok. Pada pokok datang pada api lagi. Daripada burung. Maksudnya kita simpul sekali juga. Maka Allah tak nak cipta pokok pada tak ada. Allah tak nak cipta air pada? Tak ada. Pada tak ada. Allah tak nak cipta tanah pada? Tak ada. Tuan-tuan faham? Maksudnya tuan-tuan, Allah tak nak cipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Siapa boleh buat? Baik, walaupun kita tak ambil daripada tiada kepada ada. Kita tengok dalam perut orang perempuan, orang mengandung, mula-mula bercantum antara ovum dengan sperma. Betul tak? Kan? Ovum dan sperma tuan-tuan, air mani hidup cantum, maka jadi benda. Jadi, titik darah. Tuan-tuan ambil satu sperma, ambil satu ovum, tuan-tuan letak atas meja, tuan-tuan cuba cantumkan supaya jadi darah. Boleh? Lepas tu tuan-tuan daripada darah, dia jadi sebuku daging. Kan ayat Quran kita sebut, jadi sebuku daging. Tuan-tuan titik darah tuan-tuan atas meja, tuan-tuan cuba jadikan sebuku daging. Jadi ikut. Daripada daging tuan-tuan tumbuh pula tulang. Tulang tu pula diselaputi oleh daging. Boleh tak tuan-tuan ambil sebuku daging, tuan-tuan cipta tulang pada daging tu? Dah ada dah tau. Barang dah ada dah. Allah tak nak campur ni tuan-tuan. Ambil daging, cuba ciptakan tulang daripada daging. Tak boleh. Letak tulang sebelah, daging sebelah, cuba tuan-tuan selamputkan tulang dan daging supaya dia dekat.
Tak jadi. Tak boleh juga. Ambil daging yang dah bertulang, tuan-tuan cuba tuan-tuan tumbuhkan tangan, muka, telinga, kaki, perut, maluan, boleh buat? Tuan-tuan ambil satu daging yang bertulang, yang dah ada rupa tangan kaki, cuba tuan-tuan hidupkan dia, boleh tak? Tak boleh. Maka itulah ciptaan kita. Maksudnya tuan-tuan, daripada zero Allah Ta'ala jaga kepada iman ni, darah, daging, tulang, jadi orang tuan-tuan. Tiba-tiba nak lawan Allah Ta'ala. Allah, betapa bodoh manusia tu. Nak lawan Allah Ta'ala, awak jadi ke dia? Kalau Allah Ta'ala tak cantumkan air mani dengan apa? Air mani dengan sperma, tuan-tuan, tak jadi manusia. Allah cantum bentuk Allah tak masuk nyawa, tak jadi manusia. Allah tak jaga 9 bulan dalam kandungan, tak jadi manusia, tuan. Bini kita tak tahu ke makan minum susu, makan itu, minum ini, sekadar menjaga kesihatan. Tapi boleh jaga tak baby ni? Boleh tak bini kita tumbuhkan semua tu? Hak jaga siapa? Allah. Tiba-tiba keluar lawan Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Beraninya manusia. Betul Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aku amat pelik dengan manusia yang sanggup bersabar dengan pilihan hanya sekadar nak lawan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, pelik manusia. Lepas tu kena belajar kita, reti sungguh kita datang pada mana. Kita ni bukannya asal Melayu, tuan-tuan. Kita asal Mani tu lah. Tidak asal Melayu kita. Hak Melayu ni tuan-tuan, orang hak lupa asal usul dia sebut dia Melayu. Bukan orang yang lupa dia Melayu, dia lupa asal usul. Yang faham dia tu Melayu, dia tu lupa asal usul. Asal usul kita adalah daripada tidak ada. Yang jadikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tak manusia yang tidak lalu proses ni selain daripada Adam dengan Hawa? Ada tak manusia lain yang tak lalu proses? Ada, tuan-tuan. Kemudian Allah tak jadikan benda yang tiada kepada ada, tuan-tuan. Allah tak jadikan bumi ni betul daripada tak ada. Alat apa Allah tak guna? Kalau Allah Ta'ala buat gunung tinggi, gunung beku. Tuan-tuan, yang saya sebut ni betapa jauhnya jurang perbezaan antara makhluk dengan Tuhan. Bagaimana manusia sanggup untuk berpaling daripada Tuhan? Berpaling bukan kadang-kadang bermaksud lawan ke Allah. Berpaling kadang-kadang bermaksud tuan-tuan lalai pada Allah. Lalai pada Allah ni, tuan-tuan. Punya menjadi, bukan jadi bagaimana manusia boleh terhenti yang manusia ni? Makhluk Allah Subhanahu Wa Taala tak masuk akal kalau kita nak lawan Allah Ta'ala. Tetapi bagi orang yang jahil, tetap mereka akan lawan Allah Ta'ala. Walaupun dia duduk atas stand, nama dia dalam IC di Islam. Tak kira. Sebab dia tak belajar ilmu. Sebab itulah umat Islam dengan ilmu kita cover dah dalam kuliah yang kedua dulu, tuan-tuan. Islam ni adalah agama yang duduk atas dasar ilmu. Ilmu ni, tuan-tuan, duduk atas dasar dua perkara. Yang pertama kena ada perbahasan, yang kedua kena ada hujah, dalil. Satu dari akal, satu dari Quran. Manusia yang mencari dua perkara yang, tuan-tuan, tak jumpa di Tesco, tak jumpa di Maidin, tak jumpa di Sari, tak jumpa sana. Nak jumpa, kena jumpa di surau, jumpa di masjid. Kalau seumur hidup tak pergi surau, tak pergi masjid, di mana dia dapat ilmu agama? Tuan-tuan boleh jawab. Mana lagi tak? Mak ayah dia, mak ayah tak pergi surau masjid kok. Mana dapat ilmu agama? Itu tuan-tuan jawab. Kalau dia tak dapat ilmu agama, maka Islam yang bagaimana ni melawan? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan kebanyakan daripada mereka ni ummiyun. Ummiyun ni terjemah mudah, tak reti macam kita. Dan mereka hidup berdasarkan sangka-sangka mereka. Mereka punya keputusan berdasarkan sangka mereka. Islam ni letak tuduh takfal Islam ni walaupun singkat tuduh, walaupun baju ketat, walaupun seluar ketat, dikir Islam lah tak? Kan? Islam tak kata itu. Islam suruh tutup belaka, dia tak tutup separuh.
Senang lah ni, kita kan bertanggung anak bini kerja siang malam pagi petang ni kira ibadah. Semayang pun tidak. Mereka menyangka kehidupan mereka telah benar-benar Islam. Wa in hum illa yazunnun. Sesungguhnya mereka, tuan-tuan, sangka-sangka saja. Agama tak boleh dipisahkan dengan ilmu. Kita apa kata, melencong jauh lah tu. Kita balik pada tajuk kita, tuan-tuan. Sampai mana tadi? Wasilah yang ketiga, tak ambil faedah. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena 7 dalam langit, 7 dalam bumi yang Allah Taala cipta ni. Tuan-tuan, saya nak tanya yang pertama, senang ke susah? Saya cerita senang ke susah? Tuan-tuan ingat tak saya cerita tentang tanah Seri Al-Bana yang kami dapat lebih kurang dekat 10 ekar, yang kami nak bina bangunan, yang mana engineer tu, tuan-tuan, arkitek tu perlu masa lebih kurang 7 bulan. 7 bulan untuk bina, 7 bulan untuk letak bangunan duduk mana saja. Saya tanya kenapa payah sangat? Payah lah Ustaz, nak tentu lama angin. Kalau kita punya bangunan tutup angin, nanti sekolah kita gitu gini, popet 7 bulan. Nak tentukan bangunan dalam tanah sebesar 10 ekar. Allah, rumit tuan-tuan, rumit sungguh. Lepas tu pada bangunan tu sedetail-detailnya, sili ada berapa pun tahu tuan-tuan. Batu-bata ni berapa biji boleh kira, tangga ada berapa boleh kira, alu-alu tingkap ni semua ada tuan-tuan. Keluasan bilik tu semua setiap satu ada. Alhamdulillah, punya dan detailnya. Kertas yang terbaik ni tuan-tuan, kertas A3, hak dia buat pelan. Susah. Itu baru nak letak bangunan dan tanah 10 ekar. Tuan-tuan, kalau dibandingkan bumi, nak tentukan malam siang, nak tentukan peredaran bumi, nak tentukan apa ni, nak tentukan hujan, nak tentukan panas, nak tentukan bukit, mana air, mana tempat makan. Tuan-tuan nak tanya, siapa engineer yang sanggup nak buat? Jadi engineer, bukan buat jadi engineer, siapa sanggup? Tak ada orang sanggup. Nak sebut susahnya cipta bumi. Bumi saja baru bulan, bintang, cakrawala, galaksi, 7 dalam langit, 7 dalam bumi. Sebut susah buat. Soalan saya tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala susah-susah buat ni? Benda faedah daripada dia. Tuan-tuan, kita belajar dalam ilmu sains tak? Apa ni? Planet ni, apa ni, ruang angkasa ni, dia tak pernah habis. Dia semakin membesar kan? Tuan-tuan, manusia nampak lah sampai situ. Dah benda faedah dia cerita tu. Apa faedahnya Allah Ta'ala cerita semua pada diri dia? Pada diri dia dulu. Pada diri dia, apa faedah? Tak ada faedah. Siapa yang ambil faedah? Makhluk. Apa faedah yang makhluk boleh ambil? Ha? Apa tu? Pengajarannya adalah melihat kebesaran Allah. Soalnya tuan-tuan, siapa boleh tengok kebesaran Allah pada alam? Selain daripada melihat, alam nampak alam, alam nampak alam, alam nampak alam. Tanah nampak duit, duit nampak kilang, kilang nampak tambah duit, duit nampak kedai baru nampak pula duit. Lepas tu nampak pula tu, nampak duit, tambah duit, tambah duit, tambah duit. Soalan tuan-tuan. Bukan tadi. Reti tak Allah cipta alam ni nak suruh kita tengok kebesaran Allah. Itu saja. Tapi kita tengok alam lain pun tak nampak. Lain pun tak nampak lah tuan. Tak sedar yang Allah Ta'ala cipta langit ke atas tu, yang awan tu betul-betul tuan-tuan. Itu menunjukkan kebesaran Allah. Kita apabila dalam atas langit tu tulis alif lam nahra, ya Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran dengan tulisan alif lam nahra. Itu kita ni pelik ke alif lam nahra tuan-tuan. Allah Ta'ala gumpal ke awan tuan-tuan, siapa buat? Siapa buat? Kadang-kadang bentuk ini, kadang-kadang bentuk ini, siapa buat? Bukankah Allah Ta'ala juga buat? Kat situ nampak tak nampak pula kebesaran Allah. Pokok tuan-tuan duduk dalam keadaan rokok, oh kebesaran Allah. Hak pokok banyak-banyak ni tidak ada kebesaran Allah. Lagi banyak. Tuan-tuan nak nampak ke Allah tak ambil faedah. Allah suruh manusia ambil faedah, tapi manusia tak ambil faedah mengikut yang Allah Ta'ala nak. Kan Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa laqad zara'na katsiran minal wa laqad zara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tuan-tuan, mereka tak cuba memahami.
Ada nak mati? Ada. Tapi cuba memahami alam ni adalah nak menunjukkan kebesaran Allah. Tak sekali-kali. Mereka punya mata tak melihat. Apa yang mereka lihat? Perkara maksiat alam kepada alam, tak nampak pada Allah. Mereka punya telinga tapi tak mendengar. Allah Ta'ala sebut tak dalam Quran. Tapi manusia tak mendengar. Dia hidup lama sombong. Tak mati malam ni tak kira. Siapa yang sedia mati malam ni? Tak ada. Atau adakah kita bercakap benda mustahil? Mustahil mati malam ni? Tapi soalnya siapa bersedia? Baru sebut ni baru bohong, baru bohong. Bohong. Kenapa? Dia sebut tadi. Allah jadikan alam sebagai pengajaran melihat kebesaran Allah. Tapi kita tak jadikan alam sebagai pengajaran untuk melihat kebesaran Allah. Kita tak cari lubang-lubang duit banyak situ. Allah. Manusia dia Malaysia lah. Malaysia gitu lah simpan dia kan. Syria lain pun tak simpan. Contoh satu lagi. Allah Ta'ala jadikan seorang manusia yang melakukan maksiat seluruh hidup. Berapa banyak dia kumpul dosa tak tahu tuan-tuan. Dosa ni bukan ke Allah Ta'ala cipta. Kalau dia buat daripada dia balik sehingga umur 60, berapa banyak dosa tuan-tuan? Ni. Tak kamu tak ada tinggal lama banyak. Cuma tuan-tuan pada umur 60 dia ambil ismayang, dia sembahyang 2 rakaat, taubat nasuha. Apa jadi pada dosa-dosa ni? Dosa yang 3-4 guna Allah Ta'ala boleh ampunkan sekelip mata. Betapa kayanya Allah. Betapa kaya Allah. Allah kumpul dosa dia 60 tahun. Tiba-tiba dia taubat, sekaligus Allah hapuskan dosa. Bukan saja dosa dihapuskan, malah keseluruhan dosa diganti pula jadi pahala. Subhanallah. Ada tak tuan-tuan makhluk yang begitu sifat? Kawan kita 20 tahun tipu kita sekali, lepas tu mampu tak percaya dah. Sekali je, kawan 20 tahun. Manusia maksiat pada Allah 20 tahun, sekali taubat, habis lagi dosa. Apa faedah daripada Allah? Allah tak nak buat itu. Apa faedah pada Allah? Allah tak ambil faedah untuk tapi faedah bagi siapa? Makhluk. Manusia tak berhenti bahasa yang Allah Ta'ala beri banyak faedah. Masih dalam ayat. Baik, seterusnya tuan-tuan, tak sia-sia. Tak sia-sia, tuan-tuan tahu lah. Tak ada benda yang sia-sia dalam alam tuan. Kita kata tak sia-sia, yang kita kata sia-sia pun tak sia-sia juga. Tekek lah, selalu tekek. Tekek hak jual 1.6 juta, 1.8 juta lah. Cicak besar tu. Toket, sini panggil toket, buruk nama. Tekek lawa sikit. Tekek. Tekek tuan-tuan, sebelum orang tahu dia ni boleh ubat kek je lah. Tekek ni kalau di kampung tuan-tuan duduk orang dah getak kan. Kamu tengok orang tuan-tuan nampak dia dah getak sat-sat tekek tu sepok kan. Sepok pong masuk makan, pong masuk pagi. Hai, kata benda lah guna je benda ni. Duduk sibuk, duduk nyusul bawah daun. Besar-besar ni tekek. 1 tangan setengah. Waktu tu lah, waktu tahu harga dia naik 1.6 juta, tak jumpa dalam apa dia bukti. Hilang lalu dia. Berarti ada harga. Nak gambarkan, kadang-kadang kita tak tahu perkara tu adalah perkara yang tidak sia-sia. Kita agak sia-sia. Sedangkan tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Bila kita mengkaji, melihat semula, kita akan nampak perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi tuan-tuan, ini beza. Perbuatan kita cukup banyak yang sia-sia tuan. Cakap melanggar banyak, buat melanggar banyak. Tuan tak masuk maksiat ni ke sia-sia. Tengok TV daripada pagi sampai petang. Tengok TV. Orang ni kena bunuh, orang ni cinta, betul putus cinta, satu orang anak pula gaduh. Kita dah tengok kena bodoh gitu dengan TV. Sama gangsa. Tuan-tuan tengok TV, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan tengok TV Pak Umar kita tu. Kita patut gaduh, kita sakit hati ke mak ayah perempuan dengan apalah benci sangat ke lelaki tuan-tuan. Sampai benci tu mendalam dalam diri ni, bersambung di depan. Seminggu benci tuan-tuan. Seminggu benci, masuk ke depan, tengok lagi, kau benci ke tu ayah? Kau benci ke ayah perempuan? Soalan tuan-tuan. Sebenarnya betul tak cerita tu? Orang mati ke, orang putus gigi ke, mana ke kalau dalam TV tuan-tuan tipu belaka tau. Tapi bahari sangat tengok. Nak tanya tuan-tuan, Quran tu betul ke tak?
Tapi Ibrahim nak baca, dia tengok TV. Ini kata orang Melayu ni Ibrahim tipu tuan. Dia tak kenal dia molek, tak kenal betul. Dia kenal kena tipu. Tengok TV lah, dia tengok TV. Hai, musim. Baik. Habis saja. Bodoh tipu. Doktor letak sini satu bola, cuba doktor sepak tak? Tak, doktor letak satu bola, doktor sepak kamu ambil tak? Mana sedap doktor satu bola kejut orang, bagi seorang bola. Tak masalah, tak ada apa-apa. Tapi dah itu nak menipu juga. Kejap sepak cong gitu. Oh masuk gol. Ni sepak cong gini pula masuk gol. Pakai tanduk pula masuk gol. Kita dah tepuk gitu kan. Cerita tu tak bola tu masuk gol. Kita nak tengok bonda masuk. La ilaha illallah. Oh ini masuk ini. Manusia. Menipu je jadi kali. Ini lalu. Dia kita 3-4 pagi tak tidur. Dia ganti juta. Betul tu. Mana bukan mana baru ni. Mana hari itu usrah. Tak ada orang ada usrah. Tak ada orang ada usrah mana tu. Saya minta dia bekam penuh belakang bekam. Sebab tak ada orang ada usrah. Habis usrah tu dia tengok handset. Kalau pandang muka usrah tu kami bodoh. Satu bodoh tak tahu usrah, satu bodoh kata. Okey tuan, ambil tajuk dia ambil. Tu mula melangit baca tu. Cuma saya nak tanya pun dia sambung dulu tajuk ni. Sebab tajuk hak lain tu mudah saja. Hak ni tajuk ni kerana dia adalah orang yang menyeluruh. Dia tuan-tuan buka buku surat 64. Bukan 64, 52 Al-Mumathilatul Hawadis. Artinya bersamaan dengan segala yang baru. Ini adalah sifat yang mustahil pada Allah. Yang kita belajar mukhalafah. Kat sini kita mumathalah. Seperti ia jirim atau arah. Nampak disebut tentang zat. Bersamaan dengan segala yang baru ni mustahil. Contoh bersamaan seperti ia jirim atau arah. Kita belajar tadi. Bukan jirim, bukan arah. Atau baginya berpihak, kiri kanan atas bawah, mustahil Allah Ta'ala di kiri kanan atas bawah. Atau pada pihak atau bertempat, ada tempat bagi Allah, mustahil. Ataupun bermasa, Allah Ta'ala duduk dalam masa, mustahil. Duduk dua masa pun mustahil. Ataupun kecil atau besar, gambar semua tu mustahil. Kemudian atau bersifat, sifat guna. Sebagaimana sifat-sifat yang baru, mustahil juga. Apa yang sabit pada benda baru, tak sabit pada Allah. Yang itu kena hati. Hak sabit pada yang baru, tak sabit pada Allah. Mudah kesimpulan. Dan atau mengambil faedah pada perbuatan dalam hukumnya, maka mustahillah khilaf pada hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perkara demikian. Pada zat Allah Taala tak serupa. Mustahil zat Allah Taala serupa dengan baharu. Mustahil sifat Allah serupa dengan baharu. Mustahil perbuatan Allah serupa dengan baharu. Hak ada pada kita, tidak ada pada Allah. Baik, muka surat 64 dalilnya tuan-tuan. Dalil pun pendek juga ni. Yang keempat, dalil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu jika Tuhan serupa dengan yang baru. Apa jadi kalau tak nak serupa dengan baru? Apa jadi? Ulama usul kita mikir. Nescaya jadikan Tuhan yang baru. Betul. Kalau Tuhan yang sama dengan baru, maka Tuhan baru. Sebab dia sama kan? Kerana barang yang boleh jadi atas salah suatu daripada dua yang serupa itu harus pula pada yang lain. Kalau Tuhan sama yang baru, kita ni baru dah. Tuhan sama dengan kita, maka Tuhan baru dah. Jadi kalau Tuhan baru, kita baru, benda yang jadi atas kita boleh jadi atas Tuhan. Sebab benda sama kan? Benda baru. Itu disebut. Maka baru Tuhan itu mustahil. Sedangkan baru Tuhan itu mustahil. Kenapa mustahil? Kerana telah wajib bagi Tuhan bersifat kidam baqa. Kidam, tuan-tuan, sifat Tuhan, sifat Allah. Kita sifat kidam lah. No, kita sifat baru kan? Allah Ta'ala kidam, kita bersifat baru. Kita maksud apa? Tidak ada permulaan wujud Allah Ta'ala. Baru maksud apa? Dulu tak ada, sekarang ada. Sama tak? Kita belajar dah dalam perbahasan akal, sifat kidam bahawasanya mustahil Allah Ta'ala ni ada macam itu, benda baru. Dan mustahil juga Allah Ta'ala ni mati gaya kita. Allah Ta'ala kidam dan baqa. Kidam dan baqa ni menunjukkan Allah tak serupa dengan kita. Jadi tuan-tuan, betul lah Allah Ta'ala mukhalafah, tak serupa kita. Itu dia punya dari akal.
Yang demikian tetaplah Tuhan itu bersalahan dengan segala yang baru, sebagaimana dari lafzinya laisa kamitslihi syai'un. Maka bila tuan baca ayat laisa kamitslihi syai'un daripada surah Asy-Syura ayat 9, tuan tahu dah ini rupanya maksud. Cuma sedikit penjelasan pada tajuk tadi tuan-tuan, tajuk 3, muka 30 tu, muka 32 yang belakang tuan-tuan. Terdapat perbahasan dalam Quran yang sebut tentang tangan Allah, sebut tentang muka Allah, dan perkara ini tak pernah selesai. Pelik. Dulu selesai dah bangkit pula, selesai dah bangkit pula. Kita orang awam ni tak buat dia tuan. Sebab saya tengok saya tercampur dalam satu grup apa tu, Telegram, yang berbincang tajuk dia ni je, nak bincang zat Allah. Ya Allah tuan-tuan, sampai kafir-kafir. Orang awam macam kita ni, saya tengok ramainya orang awam. Sebab tanda dia orang awam, dia copy paste pendapat dalam internet. Tak ada perbahasan sudut ilmu je. Lepas tu kau bodoh, lepas tu kau jahil, lepas tu kau kafir. La ilaha illallah. Cerita ni nak letak Allah Ta'ala ni, kita belajar lah. Allah bukan jirim, Allah bukan Arab. Allah tidak bersifat, Allah tidak berbentuk. Maka bila sebut dalam Quran, Allah Ta'ala duduk atas Arab. Kemudian kadang-kadang disebut dalam Quran, Allah Ta'ala ni ada zat, ada muka, Wajibullah. Kemudian dalam Quran, Ya Allah, tangan Allah. Allah sebut tentang tangan, Allah sebut tentang duduk, Allah Ta'ala sebut tentang muka. Maka bagaimana pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah tentang 3-4 perkara itu? Untuk menyelesaikan masalah dengan mudah, kita pegang pada kata ulama yang dah menyelesaikan masalah dengan dulu lah. Baik tuan-tuan, ada 2 pendapat ulama yang berbeza dari sudut pentakwilan, tapi tak beza menakwil. Yang pertama nama dia ulama mutaqaddimin, ulama dulu. Ulama dulu ni bermula pada sahabat, orang yang mengikut sahabat yang kita namakan tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, orang yang mengikut sahabat. Yang ni adalah golongan ulama mutaqaddimin. Ada satu lagi ulama selepas golongan mereka ni, nama dia golongan ulama mutaakhirin. Kerana start pada tahun-tahun mereka lah golongan falsafah pun masuk menyesatkan manusia. Maka mereka menghasilkan ilmu ini. Jadi tuan-tuan, bagaimana mereka pegang? Ulama mutaakhirin kata, kalau Al-Quran Allah Ta'ala kata dia ada tangan, maka kita sabit berpegang, wajib kita berpegang Allah ada tangan. Sebab Allah Ta'ala sebut Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah ada tangan mereka. Jelas Allah Ta'ala sebut tangan. Jadi bagaimana nak pegang? Kata mereka, kalau Allah Ta'ala kata dia ada tangan, maka wajib kita iktikad Allah Ta'ala ada tangan. Cuma je beza dia, tangan yang selayak dengan dirinya. Bila selayak dengan dirinya, layak tak tangan Allah Ta'ala bagi tangan kita? Tak layak. Bila sebut muka Allah, Allah ada muka. Ya, Allah ada muka. Bagaimana muka Allah? Yang selayak dengan diri. Bila sebut Allah Ta'ala duduk atas aras, ya ke Allah Ta'ala duduk atas aras? Kata mereka, ya Allah Ta'ala duduk. Duduk macam mana? Yang selayak dengan diri. Bukan duduk dengan kita. Kita selayak dengan diri kita, hamba. Dia selayak dengan ketuhanan. Beza tak? Tapi tuan-tuan, pegangan tu bagi orang mutaakhirin, orang yang kita ni kadang-kadang jadi payah. Sebab bila kita ni sebut muka, ni muka selalu. Kan? Sebut tangan, 5 jari selalu. Sebut duduk, gini selalu. Maka ulama mutaakhirin buat penyelesaian pula. Tadi dia takwil pun tangan dia dah tangan Allah, tapi takwilnya tangan Allah yang selayak dengan diri. Maka ulama mutaakhirin disebut pula takwilan yang baru, yang tidak lari pada maksud sebenar. Tangan Allah maksudnya kuasa Allah. Selesai tak? Ditakwil kuasa Allah. Muka Allah maksudnya zat Allah. Kita baca zat Allah ada 3. Maka zat tu Allah duduk. Apa maksudnya Allah Ta'ala duduk? Maksudnya kekuasaan Allah berada di atas arasy. Jadi itu pegangan ulama mutaakhirin yang kita boleh pegang supaya dan kita tak mudah termasuk dalam perbahasan yang tak muhabis. Pada zaman para miswara masuk Islam, di Melaka pernah jadi satu perhimpunan ulama seluruh dunia. 7 hari 7 malam. Ini cerita sungguh. 7 hari 7 malam pergi ke Melaka. Waktu tu Melaka kok dengan Islam kan? Kan? Tuan-tuan, ulama seluruh dunia datang bincangkan satu perkara. Syurga ni kekal ke tak kekal? Punyalah bazi waktu tuan-tuan. Tak salah kaji nak kekal tak kekal. Pegangan kita macam mana? Dari sudut hukum akal, Allah boleh menjadikan syurga ni kekal, boleh tak kekal sebab syurga milik dia. Tapi Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Dalam syarat Allah Ta'ala sebut dah, dia ni, syurga ni abadan kekal. Maka kita pegang tu, sudah nak bincang sampai seminggu, benda
Jadi tuan-tuan, jangan masuk dalam perbahasan belak-belak. Orang awam kena masuk. Dia copy paste. Saya masuk duduk dalam tu seminggu tak tahan. Tak tahan dengan kebodohan manusia. Kita tak cari mana, kita bukan ahli mana, tapi kita ada pegangan yang takkil. Kita tak goyang. Tuan-tuan pegang itu, insya-Allah selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Sekadar tu dulu. Kita akan jumpa semula pada bulan hadapan. Tuan-tuan tabung, insya-Allah ada dua. Buat tabung bisa. Tabung ada dulu. Buat tabung, insya-Allah tabung dulu. Tabung untuk Seri Hafiz Al-Banna. Tuan-tuan boleh terbuka menyumbang. Tuan-tuan ada soalan? Kalau orang mandi dah sebab lambat. Tak lambat mana dah? Sampai 9. 1 minit ke 9. Ada soalan sila dia? Kalau ada lah. Tak ada boleh juga. Baik. Secara mudah, secara mudah Allah Ta'ala beri akal pada manusia. Yang mana akal ni kita belajar dah tajuk dia pengertian akal dalam kitab ni dulu. Kita belajar dah. Apa hebatnya akal? Akal ni Allah Ta'ala beri kepada dia boleh menimbang. Dia boleh menimbang antara baik dengan buruk. Kalau tanpa agama, contohnya Islam dah turun lagi, bunuh orang ni benda baik ke benda jahat? Tanpa agama sekalipun, bunuh orang benda jahat. Mencuri tanpa agama sekalipun, mencuri benda jahat. Yang tu ditentukan oleh apa? Oleh akal manusia. Jadi tuan-tuan, agama ni yang pertama dia melengkapkan akal. Yang kedua dia membantu akal memilih yang sebenar. Dan itu Allah Ta'ala sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala menyediakan beberapa sebab, beberapa perkara untuk manusia memilih yang mana benar, yang mana salah. Allah Ta'ala sediakan yang pertama pada Quran. Allah Ta'ala sediakan Quran. Yang kedua pada timbangan akal manusia. Allah Ta'ala letak pada akal manusia contoh. Tuan-tuan lalu kat sini, contoh, saya buat contoh saja ya. Contoh tuan-tuan lalu kat satu tempat, tuan-tuan tahu di situ boleh buat maksiat, situ boleh buat kebaikan. Pada ketika tuan-tuan, bukankah tuan-tuan sedang menimbang? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala letak dua jalan. Setiap tempat Allah Ta'ala letak kita dua jalan. Satu jalan nak buat baik, satu jalan nak buat buruk. Kan? Setiap tempat, setiap masa, setiap saat, setiap ketika kita ada pilihan dunia akhirat. Nak sedekah ke nak pergi getah? Allah Ta'ala letak lah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nak buat maksiat, nak buat kebaikan. Allah Ta'ala letak. Cuma ya tuan-tuan, bagaimana kita nak menimbang kejahatan dan juga kebaikan? Kalau kita menimbang ikut akal, maka kadang-kadang kita tersilap timbang. Sebab apa? Sebab kebaikan yang ditakrifkan oleh makhluk tak sama dengan kebaikan yang ditakrifkan oleh Allah. Contoh tuan-tuan, akal kata mencuri buruk, Quran kata curi buruk. Quran kata dedak arak ni buruk, akal kata dedak arak ni boleh. Akal kata seksi. Aduh, jawab seksi tu. Maksudnya, akal tanpa agama melihat perkara mendedah aurat tak ada masalah. Kan? Tapi kata agama mendedah aurat ni adalah perkara yang buruk. Maka kalau kita duduk timbang ikut akal kita tanpa ada sokongan pada agama, kita akan memilih benda yang salah. Kita akan pilih benda yang salah. Allah Ta'ala meletakkan dalam hati kita setiap tempat, setiap kali, setiap saat, setiap ketika dua pilihan. Satu pilihan baik, satu pilihan jahat. Atas usaha kita, atas ilmu, atas usaha kita, atas amal, atas usaha kita menuntut pelajaran ilmu, agama, maka kita boleh sentiasa memilih yang baik. Tapi kalau kita tidak berunsur ke agama, dia baik. Tapi baik dia tuan-tuan tidak berlandaskan agama. Kira baik tak? Maka hati-hati dengan pilihan kita. Senjatanya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dia akan bawa kita wattaqwaha pada jalan yang kedua, jalan takwa pada Allah. Tapi kalau timbangan kita hanya akal, maka kita anggap itu adalah jalan baik, sedangkan itu adalah jalan keburukan. Wallahu a'lam.
Tak ada soalan tak? Di luar insyaAllah ada jualan makanan sunnah Seri Hafiz Al-Banna. Tuan-tuan boleh teruskan menyumbang sambil untuk menjaga kesihatan dan juga beramal dengan makanan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.